Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan Karim, Allahu Akram. Alhamdulillah, bersua lagi kita di dalam program perkongsian santai dan ringkas Canggih Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati usaha kita, ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga, seluruh muslimin muslimat dalam melipat kali gandakan amal ibadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini dan berusaha untuk mencapai agenda besar Ramadan, iaitu memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam bersempena dengan nuzul Al-Quran dan suasana yang mendasari keseronokan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sepanjang Ramadan ini, kita telah kongsikan semalam 5 daripada adab ataupun tata cara bagaimana untuk kita bermuamalah dan juga amal tindakan kita yang mudah, tetapi dia memastikan bahawa kita ini sesungguhnya benar-benar menjaga dan memelihara kehormatan, kemuliaan Al-Quranul Karim seperti mana apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang telah pun saya nyatakan dalam siri sebelum ini. Kita sambung. Yang keenam di antara cara untuk menunjukkan penghormatan dan kemuliaan kepada Al-Quranul Karim ialah dengan kita sentiasa at-tayamun, iaitu sunnah Nabi sentiasa memegang Al-Quranul Karim dengan mendahulukan tangan kanan, memberikan penghormatan menerusi tangan kanan untuk memegang dan memastikan Al-Quran yang kita pegang itu sentiasa terjaga dan juga terpelihara. Nak dibawa ke mana-mana, dialih dan sebagainya, dahulukanlah serta utamakanlah yang kanan. Yang ketujuh, kita perlu untuk menjadikan Al-Quran ini dalam situasi perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak elok yang mungkin boleh merosakkan mushaf Al-Quran, mengelakkannya daripada reput, mengelakkannya daripada terbakar, daripada basah dan sebagainya. Kita juga bertanggungjawab untuk memastikan di mana tempat kita letakkan Al-Quranul Karim itu ianya dalam keadaan yang selamat dan juga dihormati. Ketiga, kita pastikan agar Al-Quran tidak terus diletakkan secara langsung di lantai ataupun di tanah, juga di kapet permaidani yang ada di rumah kita contohnya. Pastikan kalau nak letak berada di bawah, mestilah ianya secara berlandas. Ada benda yang boleh kita jadikan sebagai alas ataupun lapik kepada Al-Quran. Contohnya meja, coffee table kita, ataupun sekurang-kurangnya meja kecil, kerusi dan sebagainya. Pastikan paling tidak pun kalau ia ada dekat dengan katil tempat tidur kita, sekurang-kurangnya kita letakkan di atas bantal, tidak berada bawah sekali, kerana ini juga adalah merupakan antara tata cara untuk kita menjaga kehormatan dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Seterusnya, yang ke-9, kita cuba memastikan bahawa setiap hari kita akan ada peluang dan ada masa untuk merenung, melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pegang mushaf dan kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan melihatnya. Walaupun pada ayat-ayat ataupun surah-surah yang memang kita telah pun sedia hafaz. Subhanallah, ramai yang dapat mempertingkatkan qiraat ataupun hafazan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Walaupun ayat itu memang kita dah hafal daripada kecil lagi, alangkah indah dan cantik agar kita sinari wajah kita dan kita santuni mata kita dengan keindahan bait-bait ayat Al-Quranul Karim, walaupun pada ayat-ayat dan surah yang memang telah pun kita lazimi dan telah pun kita sedia hafaz. Subhanallah, ini juga cara untuk menunjukkan bahawa kita menghormati Al-Quranul Karim. Elakkan juga seterusnya membawa Al-Quranul Karim ke tempat-tempat yang tidak baik, seperti dalam bilik air ataupun tempat-tempat yang adanya perkara-perkara yang buruk ataupun tidak elok. Ianya juga merupakan satu daripada kaedah untuk memastikan bahawa Al-Quran sentiasa berada di dalam ruang kawasan dan persekitaran yang baik. Akhirnya, di antara cara untuk menunjukkan bahawa kita benar-benar meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks Al-Quranul Karim dan bersempena dengan nuzul Al-Quran ini, ialah untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai satu keseronokan bagi diri kita, jadikan ianya sahabat karib kepada kita dan jadikan ianya insya-Allah sebagai satu inspirasi dan sumber dalam kita menyelesaikan
menyantuni, mengurus selia, apa juga hal ehwal yang berkaitan tentang rumah tangga kita, hubungan baik dengan adik-beradik dan keluarga kita, atau juga dengan urusan kerja kita. Dapatkan inspirasi-inspirasi menerusi kata-kata hikmat, menerusi hukum hakam daripada pengajaran sirah yang semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran sentiasa menjadi sahabat kita di dunia, pastinya insya-Allah seperti mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang sentiasa bermesra rapat dan juga sentiasa berkomunikasi dengan Al-Quran, menerusi pembacaan Al-Quran, insya-Allah di hari akhirat nanti, hari yang tidak ada sebarang pertolongan, Al-Quran akan datang dan menjadi syafi'an li ashabihi, akan menjadi pemberi bantuan dan penolong kepada tuannya. Maksud tuannya ialah orang yang sentiasa bersamanya dan menyantuni Al-Quran serta membesar dan mengagungkan kebesaran Al-Quranul Karim. Ini adalah satu-satunya tanda bahawa kita nak tunjukkan betapa usaha kita menyayangi dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan bahawa ada lebih daripada 1000 mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala semasa usia dan hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kesemuanya terhenti, telah pun berlaku dan tidak berulang lagi dengan pulangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sisi kekasihnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, semua mukjizat itu terhenti kecuali satu, iaitulah Al-Quranul Karim. Mukjizat ini kekal untuk dilihat, dinikmati, diambil pengajaran dan didampingi sentiasa oleh umatnya. Kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pasakkanlah rasa dalam diri kita untuk sentiasa mempertingkatkan bacaan Al-Quran, sentiasa menambah baik hafazan ayat-ayat Al-Quran dan juga surah-surahnya, dan berterusanlah kita insya-Allah untuk mengambil pengajaran, mengambil manfaat dan belajar daripada ilmu Al-Quran yang subhanallah terlalu luas dan tidak mampu terjangkau, tidak akan tersekat dengan mana-mana lintasan, garis masa, suasana, zaman, generasi dan sebagainya. Inilah merupakan hasrat kita dan masukkan ini, selitkan sebagai salah satu niat setiap kali kita berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Quran. Salam nuzul Quran daripada saya, salam nuzul Quran daripada Canggih, dan terus pertingkatkan kualiti ibadah kita dalam bulan Ramadan, kualiti lahir daripada rasa kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.